أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقروتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن حكمتك. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفسير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, dengan limpah kurniaan. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita rahmat. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pelbagai nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dua nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam yang mulia ni kita sambung muzakarah pengajian tafsir Nurul Ihsan. Ini kita tafsir ambil suratul Kahfi. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang ke-15 ni. Ayat yang ke-15 daripada suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Allah Subhanahu wa taala sebut haula'i qaumuna, mereka itu adalah yang mana kaum kami, min dunihi alihah, yang mereka ni telah mengambil selain daripadanya, yakni selain daripada Allah sebagai Tuhan ataupun sebagai sembahan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, apa kerana tiada datang mereka itu, yang mana laula ya'tuna tu tidak datang kepada mereka, alaihim yakni ke atas sekalian mereka, dalil-dalil hujjah yang kuat yang nyata, bisultanin bayyin, yang mana menjadi tunjang ataupun menjadi hujjah, menjadi dalil yang nyata. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, maka tiada seorang terlebih zalim daripada mereka itu, yakni berbuat atas Allah Taala itu dusta, yang mana dengan menyembah ataupun dengan mengambil sembahan, yakni asnam, sebagai Tuhan mereka, yang mana sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sambungan kisah daripada cerita pemuda Ashabul Kahfi ni. Dia berdepan dengan seorang raja lah, seorang raja yang kafir. Zaman ini zaman fatrah agama Nasrani, zaman fatrah agama Nasrani. Seperti kita rakyat sebelum ni lah, Ashabul Kahfi ni kisah ataupun cerita yang berlaku sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Ashabul Kahfi ni pun dengan sebab pertanyaan daripada orang Yahudi. Pertanyaan daripada orang-orang Yahudi, sebagai ulangan, sebagai peringatan lah. Dia ada di dalam Al-Quran ni ayat yang mana berbunyi yas'alunaka. Yas'alunaka, sekiranya ditanya kepada kamu ya Muhammad. Dia ada lebih kurang 16 ke 17 ayat yang berkenaan dengan yas'alunaka. Ada yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka madza yunfiqun.
Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain wa yas'alunaka 'anir ruh. Dia ayat yas'alunaka, soalan-soalan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi sekiranya akan timbul, dan lepas pada ni akan ada orang akan tanyamu wahai Muhammad tentang soalan-soalan, dan jawapan dia tidak lain tidak bukan aku sendiri ajar kepadamu. Aku sendiri ajar kepada kamu. Sebagai contoh inilah kisah ataupun cerita Ashabul Kahfi. Orang Yahudi dia tanya 3 soalan dah. Di dalam Al-Quran ni hak berkaitan dengan yas'alunaka ni, 3 daripada tu adalah soalan daripada Yahudi. Antaranya dia tanya pasal ni lah, pasal Ashabul Kahfi. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Jadi orang Yahudi ni dia tanya, sebab apa dia tanya? Sebab dia nak mengesahkan bahawasanya betul kau Muhammad ni adalah Rasulullah, betul kau Muhammad ni adalah Nabi. Kalau betul Muhammad mu ni Nabi, kalau betul mu Muhammad ni utusan Allah, okey, kami nak tanya soalan ni. Kami nak tanya soalan ni. Jadi hak ni Allah Subhanahu wa taala ajar direct kepada Nabi melalui wahyu. Tapi kita selepas daripada Nabi ni, kukuk mana pun kena ngaji. Kukuk mana kena ngaji. Sahabat Nabi dia ngaji dengan Nabi. Lepas pada tu generasi selepas daripada wafatnya Nabi tu, mari satu generasi dia panggil tabi'in. Tabi'in ni ngaji dengan sahabat Nabi. Dia istilah sahabat-sahabat ni anak murid Nabi sebenarnya. Orang ngaji dengan Nabi, orang yang beriman dengan Nabi, tengok Nabi, lepas tu hidup sesama dengan Nabi, maksudnya duk ngaji dengan Nabi, ambil ilmu daripada Nabi, dia panggil sahabat. Orang yang selepas daripada tu hak dia dengan sahabat ni tabi'in. Orang dia yang ngaji dengan sahabat dia panggil tabi'in. Selepas daripada tu orang yang ngaji dengan tabi'in dia panggil tabi'in. Begitulah seterusnya selepas daripada tu sampai kepada kita hari ni. Dia panggil generasi bergenerasi. Orang yang dia dengan Nabi sahabat. Dia ada 3 syarat kan, hidup sesama dengan Nabi, beriman dengan Nabi, lepas tu tengok Nabi. Begitu juga orang yang dia dengan sahabat, begitu juga. Dan sahabat yang terakhir meninggal ni, nama dia Abu Qilabah. Sahabat yang terakhir. Dia meninggal pada tahun 104 Hijriah. Itulah sahabat yang terakhir Nabi. Selepas daripada tu, bila dah wafatnya Abu Qilabah ni, orang yang lahir ke dia daripada tu kan, dia tak boleh title sahabat dah lah. Dia tak boleh title ni dah lah. Dia panggil tabi'in dah lah. Dia dengan sahabat tu dia panggil tabi'in. Jadi kok mana pun dia kena mengaji. Dia tak ada barang yang mari dalil ni. Sehari dua dia kan geger dah. Ada orang kata dah, hamba ni barang siap dah mari dalil. Allahu Rabbi ya Karim. Kalau tok guru lain tu dah kena rujuk kitab. Makna dia dengan tok guru tu aling dia lagi. Moga tok guru lain ni kena rujuk. Ni hak belajar 20 tahun dah, belajar. Hamba ingat tok guru hamba lah. Dah masa duk ngaji pondok moden tu almarhum Ustaz Wai Maghribi. Ustaz Wai Maghribi ni tak ada lah. Walaupun Ustaz Wai ni dia tak ada lah ceramah mengajar dia, tapi keilmuan dia. Sehingga masa almarhum Datuk Hasbullah jadi mufti Kelantan, antara orang yang buat rujuk ke almarhum Ustaz Wai ni lah. Bila kita belajar ngaji dengan dia kan, dia baca kitab payah juga, tapi tak apalah, mau ambil berkat. Hasyiah Banani Imam Tajus Subki, fiqh Syafi'i, usul fiqh, Imam Tajus Subki, Hasyiah Banani, disyarah kepada Jam'ul Jawami'. Bila kita tengok kitab dia nak mengajar, penuh dhabit ni, penuh dhabit tepi. Catatan dia tu. Dia ayat dia kata, kita ngaji ni, apa ingat lagi kata-kata dia? Dia kata kalau kita nak tambah kijai, dia kena ada tali, dia kata. Ya nasihat orang tua dia. Dia kata kalau nak tambah kijai, dia kena ada tali. Kalau nak tambah ilmu ni dengan dhabit, dia kata. Maksudnya dengan catatan. Sebab tu orang panggil teknik mencatat ni, daripada sekolah tadika sapalah ke universiti dia valid. Orang ngaji PhD ke, orang nak ambil master ke, mesti dia mencatat. Dia akan mencatat sebelum dia nak tulis tesis tu. Dia pergi mana-mana, dia cari maklumat, dia akan bawa buku, dia akan catat.
Dan itulah dia akan jadi rujukan untuk nak buat isi tesis dia tu. Sama juga sekolah pun dah, kita nak ambil SPM dah, hanya cikgu dah. Orang nak ambil SPM, nak buat esei tu kena belajar nulis, mencatat. Dan bila kita nak mencatat, nak menulis ni, dia kena ada rojokkan. Ayatnya ilmu ni dia ada wasilah gitu. Kita manusia ni Allah bagi cara nak boleh ilmu lagu tu lah. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, Allah yang orang yang Allah bagi ilmu laduni kepada dia. Dan atas dunia ni berapa kerak ya hak diiktiraf dapat ilmu laduni, berapa kerak? Antaranya hak akan mari ke depan ni, orang yang akan dapat ilmu laduni, yakni Imamul Mahdi. Imam Mahdi ni Allah bagi special kepada dia. Setelah orang cari dia punya identiti, jumpa dah dia ni keturunan bangsa Quraisy, mak dia daripada keturunan Sayyidina Husain, ayah dia daripada Sayyidina Hasan. Jadi Allah akan transform dia dalam satu malam. Daripada orang yang biasa, dia akan jadi orang yang berilmu dan orang yang berkarisma. Untuk apa? Pertama, untuk ilmu ni nak lepaskan daripada kejahilan lah. Dan yang kedua, Allah bagi kepada dia orang panggil izzah, ataupun kita terjemuh bahasanya karisma. Tujuan apa? Tujuan untuk dia ni jadi seorang pemimpin. Itu satu, Allah bagi ilmu laduni. Yang kedua ada juga ulama sebut individu yang dapat ilmu laduni ni ialah Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, Abu Hamid Al-Ghazali. Bapa orang kata dia boleh ilmu laduni? Sebab keilmuan dia dengan tempoh dia mengaji tu, Masya Allah, cukup-cukup hebat. Kita baca, kalau tengok kitab Ihya Ulumuddin, antara karya agung Imam Al-Ghazali ni, Ihya Ulumuddin, cukup-cukup hebat. Banyak benda dia menyentuh. Di awal kitab dia menyentuh tentang adab. Ada yang menyentuh tentang tauhid, ada yang menyentuh tentang macam-macam, fiqh, semua ada. Tapi hebat-hebat kitab Ihya pun ada juga orang kritik ni. Ada orang kata ada hadis maudhu', maksudnya ada hadis palsu, ada hadis dhaif. Kalau suruh dia buat kitab, rasa nak boleh kau 2-3 hadis tu payah nak bubuh. Tapi orang panggil bisa tu, ketek ni dia bisa. Dia tu ketek ni. Tanya orang gula, dia tek orang gula. Tanya orang kaca surga, dia tek kaca surga deh. Dia jom mari tu, piring. Sudu. Cebok. Kuah gapo lecah ya, bisa dia tu ketek. Garai tak cukup gula apa lagu ni. Awak beli mana ni? Tapi kalau suruh dia gula, rasa berat pada tu. Sama juga kerja sorang buruk orang ni kucar dah daripada pagi sampai petang. Peluh pas batu. Kerja sorang. Mari dia. Sorang apa lagu ni? Kalau kawin dah, kapung kawin. Sorang kawin balik kapung dia. Tapi tak aja siapa kapung kita surah dia. Dia panggil tu ketik, tu paling hebat lah. Jadi ada juga yang mengkritik Ihya Ulumuddin ni. Cuma yang mengatakan adanya hadis maudhu', hadis palsu dari Ihya Ulumuddin ni hanya seorang je ulama orang, yakni Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi. Tapi daripada kalangan ulama-ulama hadis. Jadi Imam Ibn Jauzi ni dia agak keras sikit. Dia dalam mengkritik bab hadis ni. Dalam perincian dia tu terlalu keras sangat. Di sisi ulama lain, hadis ni hadis yang dhaif. Maksudnya dhaif ni boleh pakai lagi. Dia dhaif ni bukan dhaif daripada matan hadis tu. Dia dhaif ni sebab dengan perawi. Dengan sebab perawi, orang yang merawikan hadis tu, dia tidak menepati kriteria ataupun tidak cukup syarat. Ataupun sanad dia bermasalah, ada putus ke, ada tinggal orang ke. Macam contoh ulama ni dia mati tahun 1933. Ulama ni hak selepas daripada an tu, ulama selepas pada tu lahir 1960. Jadi tu okey, dia mengaji dalam mimpi. Orang ni 30 tahun dulu meninggal dah. Dia 30 tahun ke dia baru dia lahir. Tak okey, dia mengaji dalam mimpi. Bermakna tengah-tengah tu mesti ada seorang lagi. Tu guru dia. Jadi putus situ. Bila putus situ, barulah dia jadi hadis yang dhaif. Cumanya hadis dhaif ni bukan kata tak boleh guna, boleh guna. Imam Malik bubuh dalam kitab Muwatta.
hadis dhaif dah. Apa tujuan Imam Malik bubuh? Tak okey Imam Malik tak reti bab hadis. Imam Tirmizi bubuh dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif. Tak okey Imam Tirmizi tak reti bab hadis dhaif. Dah, kita kalau mengaji dia faham lah. Rupa-rupanya dia bubuh tu sebagai isyarat supaya yang mana hadis dhaif ni orang yang baca selepas daripada tu biar dia faham. Yang hadis dhaif ni boleh digunakan untuk fadail amal, untuk nak beramal. Nah, sebab tu kalau kita belajar kitab Azkar An-Nawawi kan, ada orang baca kan sini Azkar An-Nawawi ada? Tak ada. Hadis Azkar An-Nawawi ni dia himpunan-himpunan hadis yang membicarakan tentang zikir-zikir dan doa-doa daripada Nabi. Zikir-zikir dan doa-doa daripada Nabi SAW. Ada yang mana hadis tu hadis yang sahih, ada daripada hadis tu hadis yang dhaif. Macam contoh Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu hadis ada disebut dalam apa tu azkar, ada dalam Riyadhus Salihin pun ada. Yang mana hadis tu riwayat dia sahih. Nah, kita baca doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis tadi dhaif. Lepas tu apa guna untuk mengajar budak tadika? Tu dia kata untuk fadail amal, untuk kita nak dapat fadilat-fadilat ataupun pahala kita beramal tu. Sebab itu Imam Nawawi kata paling tidak pun kita baca hadis-hadis Nabi ni, kita belajar hadis-hadis Nabi. Kalaulah ada yang menyebut tentang doa ke gapo ke, kita baca sekali. Mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang yang dapat fadail amal, yakni kelebihan-kelebihan ataupun pahala-pahala beramal. Dah, itu tujuan dia. Bukan kata bila mari hadis dhaif tolak. Tak boleh pakar. Mari hadis ni tak ada dah hadis sahih nak beramal. Nak yawi tu orang hari ni. Ni masalah pasal dia tak mengaji. Sebab itu kita tengok dah almarhum tok guru kita dan ustaz-ustaz yang ada lah ni pun dia nak mengajar ni dia akan rujuk dulu. Dia akan buat rujuk care dulu. Dia akan orang orang pondok panggil dia akan telaah dulu. Dia akan mutalaah dulu. Akan study work dulu. Dia akan study dulu. Nak royak kat orang, nak mengajar kat orang ni. Nak baca kitab sejam kena tengok 3 jam. Paling tidak 3 jam 2 jam kena tengok. Bukan kata barang atau mari dalil. Dia Imam Ghazali dah dapat laduni. Dan ada juga yang menyebut hak dapat laduni ni ialah apa tu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Cumanya ada ulama yang membahaskan bahawasanya Nabi Khidir ni dia dapat laduni, dia dapat wahyu. Semestinya wahyu ni dia lebih besar dan lebih tinggi martabat dia daripada laduni. Laduni ni dia orang biasa, orang-orang yang terpilih lah, awliya illah. Tapi wahyu ni dapat kepada para nabi dan para rasul. Cuma ada kata ilmu apa tu Nabi Khidir ni pun dapat juga laduni. Seperti mana kisah yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Kita akan jumpalah ke depan. Tak tahu bila lagi ni nak jumpa ni. Mungkin main sebulan sekali ni tak apalah. Jadi ada akan diceritakan lagu mana pertemuan Nabi Allah Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-Kahfi. Bila mana Nabi Musa ni dia minta izin untuk ikut Nabi Khidir ni dalam tempoh beberapa hari. Tu nak ayat orang hak dapat laduni, hak selepas pada tu kalau dia dakwa dia boleh dekat tak ada. Bukan laduni daripada Allah tu, daripada iblis. Dia orang yang boleh ni dia tak akan dakwa dia boleh. Dia tak akan dakwa, dia tak akan dakwa diri dia boleh. Dan satu lagi dah, nak jadi tok guru kau, kita nak letak title kita tok guru tu kau, pertama kena berilmu, yang kedua pernah ditarbiyah. Pernah ditarbiyah. Kalau bahasa mudah dulu kat biasa sekolah. Biasa duduk sekolah. Kalau kena buka pondok, dia kena duduk pondok. Baru dia tahu selok-belok pondok, baru dia tahu lagu mana berharganya ilmu pondok, baru dia tahu lagu mana disiplin ilmu pondok. Kalau 3-4 tahun duduk pondok tu tak jadi apa. 7 tahun, 8 tahun duduk pondok tu hanya boleh diiktiraf sebagai pala mutalaah. Pala mutalaah ni kat tempat adik-adik rojok tu je lah. Orang panggil abang pondok.
Dia 8 tahun duduk pondok, budak tahun 1, budak tahun 2 gilah rujuk dia. Habis kitab ni nak ngaji kitab gapo? Dia pun royak. Okey. Dia dah mau ngapa mata ni, ambil kitab ni. Tu je lah. Bukan kata habis 5 tahun tu boleh buka pondok. Orang lain puluh-puluh tahun. Ya memang puluh-puluh tahun kena duduk pondok boleh buka pondok. Memang puluh-puluh tahun. Ulama-ulama dulu kan turun Mekah, nak pergi Mekah. Semua dah habis ngaji sini. Kita tengok sejarah apa tu Babozid Pasir Tumbuh kan? Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Aziz Pasir Tumbuh. Dia nak turun nak pergi Mekah tu, dia niat dalam hati dia. Dia minta doa dengan Allah nak duduk Mekah selama 23 tahun dan nak ngaji 114 butir kitab. Dia niat gitu. Dia niat gitu. Maksudnya tempoh 23 tahun tu seumpama Al-Quran diturunkan. Dia minta doa dengan Allah. Dan 114 buah tu seumpama surah-surah yang ada dalam Quran. Allah bagi ke dia. Ni doa moga doa biar aku boleh ilmu ni lebih pada tok guru aku. Ada apa? Ada apa? Sebab tu Imam Ghazali dari Ihya Ulumuddin depan tu Imam Ghazali berdalan tu. Kalau orang hak lagu ni lah masa ngaji tu dia tanam dah satu sifat untuk lawan tok guru dia. Tak ada apa. Maksudnya bila mana dia nak satu kelebihan ataupun dia nak lebih daripada tok guru dia, situ hilang dah hormat pada guru. Hilang dah hormat dia pada guru. Maksudnya lepas pada ni bila dia sudah mengaji, semestinya dia akan mari, wahai tuan guru, aku lebih halim daripadamu. Ada dah hormat. Situ tu orang royak dah. Nak buat tok guru pun tengok-tengok juga. Tapi silap kita lah juga dah akak daripada budak lagi. Waktu umur belasai tu orang duduk sekolah lagi, duduk mengaji lagi. Duduk akak pergi kat ni. Tak ada masa dah nak ngaji. Waktu umur belasai ni, waktu orang duduk ngapa Quran. Ngapa Quran. Lepas tu orang duduk ngapa matan-matan. Bila masuk umur 20 hari tu, tengah sedap duduk ngaji kitab. Tengah sedap duduk bertalaki. Baru balik bila masuk umur 30 tu, baru ilmu tu dah mantap. Bolehlah nak berdakwah atas jalanan dakwah. Atas jalanan dakwah. Nak tolong orang hak mana tak erti semaya, bolehlah nak tolong. Hak mana nak belajar bab ibadat-ibadat ataupun fardu ain, bolehlah. Bukan untuk nak mendabik dada. Situ banyak kesilapan. Situ dah banyak orang panggil yang berlawanan dari segi sudut disiplin ilmu. Kalau kita tengok aliran kelas alim aliran kelas alim ni, macam contoh di Serip Taling ke, macam contoh di Kebun Bujuk dah. Dia kena ngaji alim 8 tahun. Lepas tu sambung pula 2 tahun untuk mengaji, nak dapat title Maulana. Dan bila mana nak dapat title Maulana ni, bukan dia letak atas diri dia Maulana, guru yang iktiraf. Ilmu ni boleh dah ni panggil Maulana. Tu sebab dia kena ada orang iktiraf. Kalau dia mau kata dia mau nak jadi tok guru, dia kena ada orang yang iktiraf. Siapa iktiraf? Guru kita. Guru kita. Macam kita nak mengajar. Sebab apa? Sebab ustaz kata boleh dah mengajar. Boleh dah. Tu je. Tak ada dia kata mu esok jadi tok guru, mu esok jadi ulama. Tak ada. Ambo kalau ustaz tak kata gitu, ustaz tak kata boleh dah mengajar, ambo titah dah pokok ambo duk pondok nak buat gapo. Kita kata kalau tak boleh nak buka kitab esok-esok, tak ada dah aku nak drive babah, aku nak bawa bas spray. Mana? Ada sahabat kita ada. Tapi dia tidak ngaji pondok lah. Masa duk ngaji dulu ada bawa lori trailer, bawa trailer tanker. Tapi moga dia ustaz lepas tu orang cari pas berhenti dah lah bawa tankernya. Tapi nak ayatnya bawa tanker dulu, bawa trailer dulu. Aku kata sudah ni aku cita-cita nak buka pondok, dan pondok aku ni lebih besar pada pondok tok guru aku, orang lebih ramai daripada pondok tok guru aku hak mari ngaji, dan semestinya aku lebih soho daripada tok guru aku. Tak ada. Kalau ada lagu tu, situ lari dah dia punya nawaitu dia tu.
Situ lari dah. Dah lari dah niat dia. Sebab tu Nabi raya innama a'malu binniyat. Sebab tu dalam Sahih Bukhari, hadis yang mula-mula Imam Bukhari bubuh innama a'malu binniyat. Dah bahawasanya setiap amalan-amalan tu binniyat. Dia akan muqaranah, dia akan beriringan dengan apa yang kita niat. Dah apa yang kita niat tu yang akan jadi. Dah sebab tu Nabi kata innama a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya kamu akan dapat apa yang kamu niat tu. Ada nama niat nak lawan tok guru, hari ni lawan tok guru sungguh. Dah semestinya orang hak dia mengagung-agungkan, dia membesarkan diri lebih daripada tok guru, bukan dapat kemuliaan, dia akan dapat kehinaan. Dia yang rasa dia mulia, tapi orang hak duk keliling ni semua jebel. Orang duk keliling ni nampak sudah dia ni putus fuse dah ni, cabut bateri dah ni. Dah mudah dia dah. Sebab tu gapo-gapo pun nak tunggu, nak jadi tok wali ke, nak jadi ulama ke, kalau nak tunggu orang akad lambat, nak cepat mengaku. Faham? Nak tunggu orang sanjung jadi ulama ke, nak tunggu orang sanjung jadi tok wali lambat. Nak mudah mengaku. Senang ambo tok guru. Ambo tok wali mudah. Mengaku boleh tahan nak itu, boleh tahan nak jadi dia. Wa na'udzubillahi min zalik lah. Tu nak ayat bahawasanya dalam bab disiplin ilmu ni dia cukup-cukup ketat. Dia cukup-cukup ketat, dan orang yang dia ikut disiplin ilmu ni itulah orang yang boleh berjaya dan orang yang boleh bergerak dan boleh tersebar ilmu dia.